إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, tamunya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk terus hidup sampai ke hari ini tuan-tuan dan puan-puan, dan sampai ke hari ini nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengalir kepada kita, bahkan bertambah-tambah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati rezeki kita dan juga memberkati umur kita. Mudah-mudahan dengan asbab kita datang ke majlis-majlis ilmu ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan hidup kita di atas muka bumi ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita di akhirat nanti, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Hari ini kita bermula pada ayat yang ke-22 daripada suratul Qasas, muka surat yang ke-67. Insya-Allah. Muka surat 67 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء
وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تودى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم ولما mim bersabdu, semua mim yang bersabdu dalam Quran kita baca dua harakat gunnah. Walamma, qadar dengung gunnah itu berdasarkan qadar bacaan, nada bacaan kita lah. Walamma tawajjaha tilqa'a ni man wajib muttasil. Kita baca dengan 4 harakat. Kita seimbangkan. Semua mak wajibnya baca dengan 4 harakat sama dengan mad jaiz. Ini mak wajib sebab huruf man iaitu alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, iaitu tilqa. Tilqa'a madyana, dal yang mati di tengah-tengah bacaan kita, tengah ayat. Qalqalah surah, ada bunyi detakkan suara di situ. Madyana qala asa rabbi ay. Itu ada tanda panjang tu, mad jaiz munfasil. Kita baca dengan 4 harakat. Boleh baca 2, boleh baca 4. Tapi saya dah sebutkan selalu 2 harakat tu tak berapa kuat pandangan itu. 4 harakat tu itu yang paling kuat berdasarkan pandangan ulama-ulama tajwid. Asa mengikut bacaan Hafs ya, riwayat Hafs. Rabbi'an, huruf mad iaitu ya bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan, yang itu mad jaiz. Mak wajib huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 1 perkataan. Jadi kita akan dapat tengok dengan jelas bila 2 perkataan tu biasanya huruf alif tu, huruf hamzah tu dia akan duduk di atas rumah alif. Kalau hamzah tu setengah orang ada sebut, nak kenal mad jaiz munfasil ni ada tanda panjang, kemudian hamzah tu ada rumah dia. Rumah ni adalah huruf alif. Tapi kalau jumpa hamzah tu terkonteng-konteng dia macam tilqa' tu, tak ada rumah yang itu mak wajib. Bolehlah pakai. Tapi nanti kita akan jumpa juga nanti mad jaiz yang hamzah tak ada rumah. Contohnya macam perkataan amana, amanu, sebelum tu ada ya alif atau waw. Ada hamzah, perkataan amana, hamzah tu memang tak ada rumah. Yang pentingnya kita boleh beza 1 perkataan kan. Kalau dapat beza tu selesai masalah kita mad jaiz. Atau senang saja semua tanda mad seperti mana yang kita dah bincangkan, baca je 4 harakat. Kecuali beberapa tempat yang telah saya sebutkan, selalu saya sebutkan dulu. Rabbi ayyahdiyani, nun mati bertemu dengan ya mad idgham ma'al gunnah. Ayyahdiyani kita baca dengan dengung qadar 2 harakat. Sawa'a sama dengan tilqa'a, mad wajib. Sawa'as sabil, sabil ni mad arid disukun, boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Shadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Dari sudut tafsiran ni tuan-tuan. Ayat yang ke-22, dan setelah dia menuju, dia yakni Nabi Musa alaihi salam, menuju arah negeri Madian, dia berdoa, aku mengharap semoga Tuhanku menunjukkan kepadaku jalan yang betul. Jadi kita dah baca sebelum ni, bila Nabi Musa dah tertumbuk seorang kaum Kipti, mati orang Kipti itu, keturunan Fir'aun ni, maka ada orang sampaikan pada dia, Fir'aun dan kuncu-kuncunya nak membunuh Nabi Musa. Maka dinasihatkan Nabi Musa supaya lari daripada Mesir. Nabi Musa pun keluar daripada Mesir menuju ke Madian. Ini sambung Nabi Musa menuju ke arah Madian. Sambil dia keluar tu dia berdoa mengharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada dia jalan yang betul. Yakni Nabi Musa meninggalkan negeri Raja Fir'aun untuk menuju ke Madian. Sambil tu dia berdoa, aku mengharapkan semoga Tuhanku menunjukkan kepadaku jalan yang betul dan memimpin aku ke tempat yang selamat sehingga terlepas daripada bencana kaum yang zalim. Dia berdoa demikian sambil bertawakal dan menyerahkan nasibnya kepada Allah kerana percaya bahawa Allah sajalah yang dapat memberikan pimpinan sedangkan dia tidak tahu jalan ke arah mana yang dapat membawanya ke negeri Madian. Jadi Nabi Musa menuju ke Madian. Madian ni kata setengah ulama tafsir nama salah seorang anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Madian bin Ibrahim. Nabi Musa pula anak kepada Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi dia ada mana-mana pertalian. Jadi Nabi Musa sebab itu menuju ke Madian. Ada saudara mara belah di sana. Dia pun menuju ke Madian dalam keadaan dia tak tahu arah mana dia nak pergi. Nabi Musa ni. Di samping dia berdoa. Itu pengajaran daripada ayat ni kalau kita pergi mana-mana pun tuan-tuan. Sama ada tahu ke tujuan tak tahu pun berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita akan melalui jalan yang jarang-jarang kita lalu. Kan? Bila kita berdoa pada Allah, maksudnya kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan doa itu dipermudahkan urusan perjalanan kita. Kalau ada masalah, di sana akan ada jalan keluar. Sebab kita pergi mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan suku-suku jalan, start kereta jalan. Kan tengah-tengah jalan ada masalah, susah gitu. Kita tak nampak Allah Ta'ala daripada awal lagi. Dah tengah-tengah jalan barulah nampak Allah. Itu tak betul lah cara dia. Di sana ada 3 batang jalan yang menuju ke haiwan. Ke haiwan pula ni. Ke Madian. Dipilihnya jalan yang di tengah-tengah iaitu lebuh raya. Lebuh raya maksud jalan yang biasa orang lalu. Arah ke Madian. Sedangkan musuh-musuhnya yang memburu dan mencarinya pula telah melalui jalan-jalan kecil yang sukar dilalui, iaitu jalan yang di kiri dan kanan yang di kanan jalan lebuh raya. Mereka telah berkata sesama mereka, orang yang ragu-ragu dimaksudkan di sini ialah Nabi Musa, takkanlah dia berani melalui lebuh raya. Sebaliknya akan memilih jalan-jalan yang kecil yang sukar dilalui orang. Kalau berdasarkan perkataan daripada Abu Malik yang dicatat oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata dia Fir'aun hantar tentera dia. Bila dengar Nabi Musa dah keluar daripada Mesir menuju ke Madian, dia hantar orang-orang dia, tentera dia. Sambil disebut, kamu jangan ikut jalan biasa, jalan besar. Sebab Musa ni lari, dia takkan ikut jalan besar. Dia akan tahu kita kejar dia.
dia pasti akan ikut jalan yang susah, jalan kecil-kecil ni untuk mengelabui mata kita, kata Firaun. Dia nasihat dengan tentera. Jadi askar-askar ni pun ikutlah jalan yang kecil. Dua jalan, di tiga jalan, dua jalan kecil ni, jalan besar ni dia tak ikut. Padahal jalan besar tengah-tengah yang diikut oleh Musa alaihi salam. Kerana dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan ikut jalan ni wahai Musa. Orang mesti fikir kau ikut jalan kecil-kecil ni, ikut jalan besar. Jadi tentera Firaun ni ikut jalan yang kecil tu. Selamatlah Nabi Musa sampai ke Madian. Jadi di Madian teringat di hatinya ingin menemui kerabat yang ada di sana. Di Madian terdapat keluarga daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedangkan Nabi Musa juga berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim, anak Yaqub alaihi salam. Nama Madian itu sebenarnya nama seorang lelaki, iaitu Madian bin Ibrahim. Kemudian dipakai menjadi nama sebuah negeri. Madian terletak di tenggara negeri Mesir dalam jarak perjalanan sejauh 8 hari dengan berjalan kaki. Jadi Nabi Musa ni dia tak naik kenderaan, dia tak naik tunggangan, dia pergi berjalan kaki. Adalah diriwayatkan bahawa Nabi Musa sampai ke negeri Madian mengambil masa selama 8 hari berjalan kaki. Dia berjalan dengan berkaki ayam, tidak memakai kasut. Ini kata Ustaz Ahmad Sun Haji, saya tak tahu dia ambil kat mana, tetapi dalam tafsir Al-Qutubi ni menyebutkan ada dia pakai kasut. Sampai nipih kasut itu. 8 hari jalan, nipih kasut. Tak bawa apa-apa bekalan makanan, tak bawa tunggangan, dia hanya makan daun-daun kayu. Sampai dalam riwayat sebut sampai hijau perutnya. Makan ke daun kayu ya, hijau perut. Kangkung bayam toge, kangkung bayam apa kan. Tak ada makan benda lain 8 hari, hijau perut. Dalam tafsir Qutubi disebut. Apa yang dimakan hanyalah pucuk-pucuk daun kayu di hutan dan tumbuh-tumbuhan. Kerana memakan jenis makanan hijau itu hingga dia melihat perutnya kelihatan hijau. Dan sebaik-baik sahaja Nabi Musa sampai di Madian, maka terasa olehnya kakinya sangat ringan. Maka inilah permulaan ujian Allah Ta'ala kepada Musa alaihi salam. Dia berjalan, tak ada bekalan, tak ada tunggangan, sampailah dia ke Madian. Apabila dia sampai di Madian, ayat 23, dan manakala dia telah sampai ke tempat yang berair di negeri Madian. Mana tempat berair ni? Sumber air lah, tempat orang selalu ambil air, pergi. Didapatinya di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum binatang ternak. Dan di sebelah mereka didapatinya 2 orang perempuan yang sedang menahan ternaknya. Menahan ternak ni, kambing. Dia bawa jangan kambing-kambing ni bercampur dengan kambing orang lain. Musa bertanya, apa hal kamu berdua? Keduanya menjawab, kami tiada dapat memberi minum ternakan kami sehingga selesai pengembala menghalau pulang kambingnya, sedangkan bapa kami seorang yang sangat tua. Jadi Nabi Musa, ini ayat 23, Nabi Musa sampai ke Madian. Dia berhenti di sebuah kawasan yang berair lah, dalam keadaan lapar, makan pucuk kayu je. Dan ada pergi. Dia nampak ada sekumpulan pengembala lah, sedang mengembala binatang ternak, kambing dan unta. Dan pengembala-pengembala ni sedang bagi minum kambing unta ni sebelum masuk ke kandang, petang. Dan dia nampak daripada jauh ada 2 orang perempuan yang terpaksa tahan binatang ternak ni jangan bercampur dengan orang lain. Orang lain ni lelaki, berebut lah. Nak bagi minuman ternakan minum sambil mengambil air pergi. Tapi 2 orang perempuan ni tak boleh berebut lah sebab dia orang perempuan. Ditunggulah orang lelaki ni habis dulu. Nabi Musa perasan. Kan? Jadi 2 orang perempuan ni tahan kambing-kambing ni dan supaya mereka tidak mengganggu kambingnya. Sama ada kambing campur orang lain ganggu kambing-kambing. Hinggalah bila orang dah habis selesai beri minum air, pergi, barulah 2 orang perempuan datang ke pigi itu bagi kambing-kambing dia minum air pula.
Orang dulu bolo kambing tuan ya. Jadi daging kambing lebih elok sebenarnya daripada daging lembu. Kalau di sudut kesihatan kan. Waktu Israel dia jual daging lembu ke orang. Lembu semua jual gomok. Daging kambing dia minta darah. Kita takut nak minta darah daging kambing ni, takut darah tinggi. Kan? Tapi daging kambing sebenarnya yang paling elok. Bahkan nabi-nabi semua nabi-nabi, semua para nabi mengembala kambing. Dalam hadis Nabi sebut semua para nabi mengembala kambing. Ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam, kata Nabi sebut. Tidak ada seorang nabi pun, kata Nabi, illa melainkan wa qad ra'al ghanam, semuanya bolo kambing. Lepas ni pakat-pakat kita bolo kambing lah. Kan? Sampai hari ni kita dah pandai makan kambing dah. Kalau kambing ada, tak lakulah ayam. Sayur gia diingatkan orang Rembau, kalau nak buat kenduri tak payahlah ambil ayam, dia ambil kambing lah. Sebab ayam tak apa nak orang nak makan kan. Nak yang bergolek yang putar tu kan. Jadi bolo kambing bagus. Hinggalah apabila semua orang selesai memberi minum dan beredar meninggalkan perigi tersebut, barulah kedua wanita itu datang ke perigi memberi minum kambingnya dari sisa-sisa air perigi itu. Jadi Nabi Musa, cerita Nabi Musa banyak dalam riwayat kan. Nabi Musa tengok orang perempuan ni datang nak ambil air pergi dalam keadaan yang susah-susah. Orang perempuan, Nabi Musa tolong cedokkan air. Ada riwayat menyebutkan pergi ni banyak. Ada kata pergi satu je. Ada riwayat kata Nabi Musa bila tengok orang perempuan dua orang ni tak boleh bagi minuman ternakan dia, Nabi Musa sama-sama berobot dengan orang lelaki itu pergi ambil air bagi ke orang perempuan. Itu satu kaul lah, satu pandangan. Satu lagi kata Nabi Musa dia tak pergi berobot-obot, ada satu pergi lain. Pergi lain Nabi Musa pergi ambil kat pergi tu air tu. Dia tolong cedokkan air. Kami tidak maksud kata-kata keduanya menjawab, kami tiada dapat memberi minum kambing-kambing kami. Bila Nabi Musa tanya kenapa duduk kat sini, dia kata kami tak boleh bagi kambing ni minum sehinggalah selesai pengembala menghalau pulang kambing. Bila orang lain dah beredarkan baru boleh kami masuk. Maksudnya kami tidak sanggup berasak-asak dengan para lelaki yang berebut-rebut memberi minum kambing mereka. Kalau mereka sudah beredar membawa pulang kambing-kambing mereka, barulah kami datang ke perigi memberi minum kambing-kambing kami dengan sisa-sisa air perigi yang masih tinggal. Sedangkan bapa kami seorang yang sangat tua, dia tidak berdaya datang menimba air perigi ini untuk memberi minum kambing kami, kecuali kami berdualah terpaksa memberikan minum. Ini cerita macam mana sifat orang perempuan dulu-dulu. Tengok lelaki ramai dia, pergi dululah, dia duduk. Tak mahu dia berebut sama-sama dah. Tak mahu dia berebut sama-sama. Zaman sekarang orang perempuan, orang lelaki dah takut kat dia, sudah. Dulu tak. Waktu orang lelaki ramai sangat, dia tunggu tu. Orang habis kan baru dia masuk. Adapun bapa kepada kedua wanita tersebut ialah Nabi Syuaib alaihi salam. Apabila Nabi Musa mendengar kata kedua-dua wanita itu, dia pun berasa kasihan. Lalu dia pun menolong mengangkat sebuah batu besar yang menutup mulut perigi. Sebab apabila para pengembala itu selesai memberi minum kambing-kambing mereka, lalu mulut perigi itu mereka tutup dengan sebuah batu besar. Ada yang kata perigi ni banyak, orang dah guna perigi biasa, satu perigi ni tutup batu besar, tak boleh ambil air lah. Orang ambil dekat yang terbuka. Ada setengah kaul kata dah bagi minum, orang ni akan letak batu pergi tutup mulut perigi tu. Jadi Nabi Musa pergi angkat batu tu, di mana batu itu yang tidak sanggup mengangkatnya melainkan oleh 10 orang. Dalam tafsir Qutubi itu sebut pendapat Ibnu Zaid, batu tu 7 orang baru boleh angkat. Kalau ikut pandangan Ibnu Jurayj bukan 7 orang, 10 orang baru boleh angkat batu tu. Ibnu Abbas 30 orang, lagi ramai. Kata Zujjaj 40 orang. Tak payahlah ambil peluang ikut 7 orang pun dah ramai lah tu. 40 orang ni ramai sangat.
Nabi Musa angkat batu yang hanya diangkat oleh 7 orang, dia angkat seorang-seorang. Itu kekuatan Nabi Musa alaihi salam. Kan dilapuk orang, bukan niat membunuh, mati orang tu. Mana nak cerita kekuatan Nabi Musa ni. Dan masa dia lari itu, Nabi Musa ni, ketika dia lari daripada Mesir, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar Jibril alaihi salam dan bagi dia tongkat. Bagi dia sebatang tongkat. Tongkat itulah yang dia gunakan untuk perjalanan dia dan juga mengembala kambing di Madian. Itulah pandangan As-Suddi dan Muqatil, Imam Muqatil. Tongkat itu adalah pemberian daripada Jibril, malaikat, kata Suddi dan Al-Muqatil. Jadi dia dah bagi minum air kepada ternakan perempuan tadi. Orang perempuan ni pun baliklah ke rumah dia. Nabi Musa ni pergi belah berteduh di sebatang pokok dalam keadaan tak tahu nak buat apa. Ayat 24. Lalu diberi minum binatang ternak kepunyaan keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat berteduh. Lalu berdoa, ya Tuhan, sesungguhnya aku sangat berhajatkan kepada kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Itu yang selalu Nabi sebut tu kan. Orang musafir ni antara doa-doa yang berkat adalah doa, satu doa mak ayah, doa yang tidak terhijab. Kan? Doa yang tidak terhijab kata Rasulullah berdasarkan hadis. Satu doa mak ayah. Dua doa orang yang puasa, orang yang dizalimi. Antaranya doa orang musafir. Orang ya musafir. Doa musafir berkat. Nak dalam keadaan kesusahan. Jadi ketika ni susah, dia pun dah bagi minum, dia pun berteduh sambil berdoa, ya Tuhan, sesungguhnya aku sangat berhajatkan kepada kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Jadi perkataan min khairin faqir, kebaikan fakir yang aku hajatkan sangat. Khairin ni ditafsirkan oleh para ulama, maksud khairin adalah makanan. Sebab dah 8 hari dia hanya makan pucuk-pucuk kayu je Nabi Musa ni. Memang dia sangat lapar. Jadi ayat 24 ni, yakni kambing-kambing kepunyaan wanita itu telah diberi minum oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun berteduh di sebuah pohon yang rendang. Dan dia berdoa di sana seperti mana yang tercatat pada ayat yang ke-24 itu. Adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Nabi Musa merayu Tuhannya. Akan dinimikan itu sedangkan dia adalah sangat dimuliakan Allah. Namun pada waktu itu benar-benar dia sangat berhajat kepada sebiji kurma untuk menggalas perutnya yang kosong sampai terlipat kerana tersangat lapar. Sungguhlah lapar. 8 hari keluar, jalan ni tuan-tuan nak sampai Madian dalam keadaan tak makan apa-apa, hanya makan daun-daun hijau. Sampai ke situ, tolonglah orang lu. Tolong orang rehat ke pokok, mana nak pergi ni? Tak tahu nak pergi mana-mana. Kalau pergi Mekah senang, walaupun tak ada ikut mana agensi. Pergi situ, bawa beg, datanglah orang kang. Encik nak bilik berapa punya? Daripada yang semurah-murah dia cerita kat kita. Sampai yang paling mahal. Sebab ramai sahabat-sahabat kita yang pergi sendiri kan, pergi haji sendiri ikut Duyufur Rahman tu, apa tu? Grup Duyufur Rahman tu kan. Satu grup lah. Saya tak tahulah siapa yang masuk ke dalam grup tu. Tengok grup apa benda ni? Grup pergi haji sendirian berhad, Ustaz, kata dia. Bila sebut itu saya nak pergi umrah, akan ada lah orang dalam tu sahabat yang tolong carikan visa, yang tolong carikan itu, yang tolong carikan ini. Memang murah lah tuan-tuan. Memang cukup murah lah. Kan? Ingat saya pergi umrah tahun 2017. Dua rumah dengan rumah tu 12,000. Masa tu 6,000 lah. 6,000, 7,000 dapat bilik 2 orang kan. 14,000 katnya 2 orang. Kawan saya pun pergi 14,000 juga. Tapi dia pergi sendiri ikut Duyufur Rahman ni. Dia 2 orang dengan dia bawa anaknya lagi 2 orang. Dia pergi 4 orang. Pergi sana. Kata jemput kau pergi ikut mana? Tak ikut mana-mana. Tak ikut KRS ko, RXS ko, RXZ tak ada ikut kata dia. Apa-apa juara ke tak juara, saya pergi sendiri kata dia. Rupa dia pergi sendiri. Saya 14,000, 2 orang pergi. Dia 14,000, 4 orang pergi. Tuan.
Jumpa dengan anaknya 2 orang. Kejut juga. Tapi kita tak berani dah buat macam tu kan. Ramai dah sahabat-sahabat kita yang pergi. Baru ni 2 orang sahabat pergi. 20 hari dia pergi tuan. 20 hari. Kan? Dah mudah dah nak pergi sana. Kena berani je lah. Bawa je beg. Duduk ke depan Masjid Haram tu, orang tanya. Nak bilik. Biasanya orang Indonesia ramai situ. Bilik murah ke? Bilik tak murah. Nak mahal sampai semua murah. Semua ada. Senang kan. Ini pergi tempat tak ada orang ni. Nabi Musa ni. Di sana dia pun tak tahu mana nak pergi. Lalu ayat 25. Datang menemuinya salah seorang daripada kedua perempuan itu. Ia berjalan dengan kemalu-maluan seraya berkata. Ketika selesai Nabi Musa berdoa berpokok tu, tak lama tu datang 2 orang perempuan tu. Sambil malu-malu, sesungguhnya bapa saya memanggil engkau kerana ia hendak membalas kebaikan engkau memberi minum binatang-binatang ternak kepunyaan kami. Manakala ia datang menemui bapanya dan menceritakan kepadanya akan kisah dirinya, iaitu orang tua itu berkata, jangan engkau takut, engkau telah terselamat daripada kaum penganiaya. Kalau tuan tengok sebelum tu ayat 23 kita jumpa ayat wa abuna syaikhun kabir. Ayat 23 tu, dan ayah kami seorang tua, syekh tua, kabir tua sangat. Ulama-ulama tafsir menyebutkan kalau kat sini disebut itu Nabi Syuaib. Kalau ikut Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, di situ ada 3 pendapat, ulama sisih pendapat. Yang pertama kata Nabi Syuaib. Yang kedua kata anak buah Nabi Syuaib. Yang ketiga kata orang beriman daripada kalangan kaum Bani orang Nabi Syuaib. Sebab kenapa ulama jadi bersisih pendapat? Sebab tak mungkin kata dia Nabi Syuaib. Sebab jarak Nabi Syuaib dengan Nabi Ibrahim tu 400 tahun. Sampai Nabi Musa, dan zaman Nabi Musa sampai ke Ibrahim tu 400 tahun. Sedangkan Syuaib dekat dengan Nabi Ibrahim, takkan sampai Nabi Musa dia hidup lagi, panjang nyawa. Jadi ulama-ulama bahaskan itu mungkin bukan Syuaib alaihi salam, tetapi mungkin anak buah dia, mungkin kaum dia, salah seorang beriman daripada kaum dia. Wallahu alam. Sebab itu dalam Al-Quran tak sebut Syuaib, nama Syuaib pun kat sini. Disebut wa abuna syaikhun kabir je. Kan? Tak sebut. Jadi Nabi Musa duduk bawah pokok sambil berdoa pada Allah. Tiba-tiba datanglah salah seorang daripada 2 orang perempuan tadi. Daripada 2 anak perempuan Nabi Syuaib. Sama saja ditulis Nabi Syuaib, dia pakai pandangan yang pertama. Si dara datang dari rumahnya berjalan kaki dengan tunduk kemalu-maluan untuk menemui Nabi Musa AS sambil melindungkan mukanya dengan lengan bajunya. Maknanya dia pergi jumpa Nabi Musa, dia tutup muka dia supaya tak dikenali. Dan dia berkata kepada Nabi Musa, hai orang muda, ayah aku telah berkenan memanggil engkau datang ke pondok untuk membalas kebaikan yang telah engkau berikan kerana menolong kami memberi minum binatang ternak kepunyaan kami. Melihat kepada susunan kata yang diucapkan oleh seorang dara kepada seorang turuna yang baru dikenalnya, menampakkan di sini akan ketulusan si dara mengenai budi baik yang patut dibalas oleh ayahnya dengan menjemputnya datang ke rumah atas nama ayahnya. Sehingga tidak terdapat dalam kata-katanya gambaran sebarang prasangka. Di samping kata-katanya itu pula membuktikan bahawa orang yang mengucapkannya adalah cukup berakal. Dihiasi pula dengan sifat pemalu dan berkesopanan. Jadi maknanya dia datang dalam keadaan, kalau ikut ayat ni al-istihya ni, dia nak jumpa lelaki pun takut-takutnya. Anak Nabi Syuaib ni. Adalah diceritakan, tatkala kedua orang anak perempuan Nabi Syuaib itu pulang lebih awal dari biasa dan semua kambing mereka kenyang-kenyang belaka, maka si bapa bertanya keheranan, mengapa kamu cepat pulang? Selalu balik lembek. Ni balik cepet pula. Maka anak dia jawablah, ceritalah sepulan ni, orang-orang ni jumpa orang lelaki telah tolong. Jadi bapa dia pun dengar sukalah, suruh anak ni, hantar anak ni seorang, panggillah orang lelaki tu, kena luar tu, jemput datang rumah.
makan. Maka si kakak pergi mendapatkan Nabi Musa, iaitu namanya Safura ataupun Safra. Dan setengah kaul pula mengatakan dia si adik yang datang mendapatkan Nabi Musa, iaitu namanya Layya atau Sufaira. Setelah anak perempuan Nabi Syuaib bertemu dengan Nabi Musa, maka ia pun mengatakan seperti mana yang telah terdahulu sebutannya pada ayat ini. Jadi Nabi Musa pun pergi jalan. Jadi tak tahu jalan mana rumah. Orang perempuan ni jalan depan. Berdasarkan Nabi Musa jalan belakang. Saya tak baca sini tuan. Tapi dalam perjalanan tu kadang angin tiup, terselak kain kau. Kain ni. Baju perempuan ni, jadi Nabi Musa tak selesa. Kan? Nampak bentuk badan apa sebagainya. Nabi Musa pun kata, kau jalan kat belakang aku lah. Aku tunjuk depan ni, kau tunjuk dekat mana, arah mana. Kan kau salah, kau tunjukkan. Kau ni adab kan. Sebab itu ada hadis Nabi sebut. Daripada berjalan belakang perempuan, ada apa hadis tu. Maknanya tak berapa cantik lah orang lelaki berjalan di belakang perempuan. Sampailah hari ini, Alhamdulillah, cikgu sekolah pun bila susun anak murid dia tak letak anak murid perempuan kat depan, dia letak anak perempuan kat belakang. Bukan diskriminasi tu. Minat jaga adab tu, kan kalau perempuan kat depan, perempuan semua jadi pandai. Orang lelaki belakang ni semua jadi bongok semua sebab dia tak belajar, dia tengok orang perempuan ni. Cikgu tulis 2, dia tulis 3. Cikgu tulis 4, dia tulis 5 kat belakang tu. Jadi orang perempuan ni dia boleh menahan pandangan sikit, dia duduk kat belakang. Orang lelaki duduk depan. Kalau lelaki kat belakang, perempuan kat depan kan tak jadi kelas tu. Ataupun duduk sesebelah kan susah. Jadi adab kat situlah sebenarnya. Kan perempuan duduk belakang, lelaki duduk depan. Semayang pun kan, imam pun perempuan belakang sekali. Belakang sekali selepas budak lelaki. Orang budak-budak tu, lepas budak lelaki baru orang perempuan. Islam pun ajar kan sembahyang itu gambaran kepada perjalanan hidup kita kan. Mengikut sebaik-baik orang lelaki kalau dalam sembahyang yang paling depan sekali. Mana yang paling dokit imam itu yang paling besar pahala Makin jauh daripada imam kurang sikit. Ada pahala tapi kurang sikit. Sampai Nabi sebut, kalaulah orang tahu ganjaran duduk di belakang imam ni saf pertama ni, kalau terpaksa mengundi orang akan mengundi kata Rasulullah. Ni orang tak tahu, semua duduk belakang, semua tak nak duduk depan. Takut kalau imam batal kan mati kita kata dia. Siapa nak naik ke ni kata dia. Semua nak duduk belakang kan. Padahal pahala besar kat depannya. Orang perempuan nak lagi jauh daripada imam, ayolah besar pahala. Bukan yang depan kat lelaki tu, kurang. Makin jauh duduk belakang, makin besarlah pahala berbanding lelaki lah. Lelaki kena depan, perempuan kena belakang. Kalau lelaki suka duduk belakang itu kena tengok jantina tu, risau tu. Gurau tuan. Kalau pergi kursus kan, pegawai-pegawai tu selalu tengok cikgunya bangai ni. Cikgu perempuan rajin duduk depan tu, cikgu lelaki duduk depan. Mana Tuan Haji Razi di sini ni. Kita WPD. Kalau buat majlis kau mana khusus kau, cikgu lelaki ni tu suruh duduk belakang tiang. Kadang-kadang cikgu perempuan duduk belakang depan tu, cikgu lelaki duduk belakang sekali. Tak tahu apa yang takut pun Allah alam. Hari ni kan. Jadi Nabi Musa tak selesa, dia jalan depan. Anak Nabi Syuaib jalan belakang. Tunjukkan dia mana arah. Sampai di sana hari telah malam dan makan malam telah tersedia. Nabi Syuaib menyambut kedatangan Nabi Musa. Dia berkata, hai orang muda, silakan duduk dan jemput makan. Nabi Musa menjawab, saya berlindung kepada Allah. Kata Nabi Syuaib, mengapa engkau enggan makan? Bukankah engkau lapar? Memang Nabi Musa lapar. Dan dia berdoa pada Allah mohon dapat makanan. Jawab Nabi Musa, bahkan aku memang nak makan. Bahkan tu, ya memang aku cari makanan. Nak makan sangat. Tetapi saya khawatir kalau ini sebagai upah lantaran saya memberi minum kambing-kambing itu. Memang aku lapar. Tapi aku tak nak makan ni kalau makanan ni untuk bayar upah aku bagi makan kambing tadi. Bagi minum kambing tadi. Punyalah hadap Nabi Musa ni. Kok kita mujur dah 3 hari tak jumpa. Tengok ayam panggang semua. Bukan ayam panggang, ikan masin pun tinggal piringnya kalau dah 3-4 hari tak makan. Tapi dia kata adab Nabi ni. Aku tak nak ni.
Ni upah aku bagi tolong anak kau bagi minum kambing tadi ke tadi? Kan? Kalau upahnya aku tak nak makan. Sesungguhnya kami adalah dari keluarga yang tidak meminta upah atas sebarang amalan akhirat dengan balasan pemberian yang ada di dunia. InsyaAllah. Nabi kan. Kata Nabi Syuaib pula, demi Allah wahai orang muda, bukanlah begitu. Tetapi inilah yang teradat bagi diri saya dan bagi nenek moyang. Kami menjadi kebiasaan memberi kehormatan kepada tetamu dan menjamu makan kepada mereka. Setelah didesak, barulah Nabi Musa mahu makan kerana mengambil berkat. Kerana mengambil berkat, datang makanan yang disediakan oleh tuan rumah. Tetamu datang ni sebenarnya bawa berkat, dua-duanya dapat berkat. Kan? Inilah kebiasaan para nabi menjamu tetamu. Dan inilah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sejak zaman Nabi Ibrahim. Kita tengok masa ketiga orang malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim, beritahu isteri kamu nanti akan mengandung. Nabi Ibrahim keluarkan makanan. Tapi Nabi Ibrahim akhirnya dia takut. Sebab apa? Dua-dua ni tak usik makanan pun. Nabi Ibrahim pun perasan ini bukan orang ni, malaikat menjamu tetamu. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daripada susu galuh itu, daripada Nabi Ismail bawa ke bawah keturunan Arab. Nabi Muhammad pun sanggup tak makan kerana memuliakan tetamu. Pernah dalam riwayat tak ada benda nak makan, ada kurma ya. Orang datang rumah pula. Rasulullah padamkan pelita api. Ajak tamu makan. Seolah-olah dia macam makanlah, berlakonlah Nabi macam makan. Sehingga konyanglah tetamu. Dia tak makan. Rasulullah kerana memuliakan tetamu. Sampailah ke kita, kalau tetamu ada kita muliakan. Biar dia air putih ya. Kan? Biar dia air putih. Orang selalu sebut, Ustaz ni biskut mayat ya. Tak kira lah biskut mayat. Ada ya biskut. Jangan keluar mayat dah lah. Biskut mayat kira okey lah tu. Kecuali lah kalau tamu, tak apa Ustaz saya nak capek ni dah. Kita berayu ajak dia masuk. Dia tak nak masuk. Tu lain cerita lah. Tapi kalau datang tetamu rumah kita, muliakanlah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi Nabi Musa pun makanlah kat situ. Kan? Dalam masa keduanya berkenal-kenalan, maka Nabi Musa pun menceritakan kisah dirinya. Iaitu mula-mula ia dilahirkan sampai ia membunuh seorang Qibti dan akhirnya Fir'aun memburunya, hendak membunuhnya, yang menyebabkan ia melarikan diri. Maka kata Nabi Syuaib, jangan engkau takut atau bimbang. Tinggallah engkau di sini bersama kami dan engkau telah terselamat dari Fir'aun serta kaumnya yang zalim itu. Kerana Madian tidak di bawah kekuasaan Fir'aun. Jadi Madian bawah kekuasaan orang lain. Untuk menjadi suatu ingatan patutlah disebutkan bahawa lafaz syekhun kabir artinya seorang yang sangat tua dalam ayat 23 yang saya sebut tadi. Para mufassirin telah memberi pendapat yang berlain-lainan. Ada kata Nabi Syuaib, ada yang mengatakan dia adalah Birun, iaitu anak saudara kepada Nabi Syuaib. Sebab Nabi Syuaib telah pun wafat terlebih dahulu sebelum itu setelah kabur penglihatannya. Dan ada pula yang mengatakan dia adalah salah seorang pengikut yang beriman dengan Nabi Syuaib. Bukan Nabi Syuaib, bahkan yang mengatakan demikian jauh dari benar. Kerana Nabi Syuaib berada pada zaman Nabi Lut, sedangkan musnahnya kaum Lut adalah pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Lut kan anak buah Nabi Ibrahim. Zaman tu Nabi Syuaib hidup. Adapun jarak masa antara zaman Nabi Ibrahim dengan zaman Nabi Musa kira-kira 400 tahun. Namun demikian umumnya dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan bahawa seorang yang sangat tua itu ialah Nabi Syuaib. Banyak dalam kitab-kitab tafsir semua kata Nabi Syuaib. Padahal ulama-ulama tafsir berselisih pendapat. Mungkin di kalangan ahli tafsir itu kata, apa pula polik kalau sampai 400 tahun. Nabi Nuh sendiri pun hidup kan sampai 950 tahun. Tak mati-mati orang dulu. Kan yang umur terhad ni, kita ni makin lama makin manusia makin ramai. Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia. Awal kejadian manusia
Orang tak ramai, orang besar-besar, nyawa pun panjang-panjang. Makin lama makin ramai, makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Kan akhirnya saiz kita pun makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Umur pun makin lama makin pendek, makin lama makin pendek. Sehingga Nabi sebut umur umat aku di antara 60 hingga 70 tahun saja umur. Walau ikan tilapia 10 ekor ya, 5 pasang. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Tapi hasilnya makin lama makin kecil lah, tak besar-besar macam tu. Macam kita hari ni lah, kan. Makin lama makin kecil. Jadi jauh tu 400 tahun. Setengah ulama kata bukan Nabi Syuaib lah. Selanganya mengatakan Nabi Syuaib, sebab tak heran lah orang dulu-dulu boleh hidup sampai waktu yang panjang-panjang usia dia, sebab ada nabi-nabi yang usianya panjang-panjang. Jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat tu dah 7.30, cukuplah. Kita sambung kembali cerita ni. Suratul Qasas ni, Qasas maksudnya kisah kan. Banyak cerita nabi-nabi ni. Jadi kita berhenti dekat sini. Ayat yang ke-25, insya-Allah panjang umur, murah rezeki. Kita sambung kembali apa yang berlaku. Panjang cerita Nabi Musa ni kan. Sampailah besok dia ditawarkan berkahwin dengan anak Nabi Syuaib. Kan dah kahwin, balik ke Mesir, diarahkan oleh Allah untuk berdakwah. Sampai jalan ke Bukit Tusina, jumpa cahaya itu yang kita dah bahaskan dalam surah Taha. Dalam surah ni dibahaskan kembali kan, macam mana Allah Ta'ala panggil dia. Surah Taha, inni ana rabbuka fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha kan. Innani ana Allah Ta'ala sebut ketika mana dia sesat tengah-tengah jalan. Sampailah akhirnya nanti dia bertembung dengan Fir'aun, lawan sihir. Sampai akhirnya ramai yang beriman. Jadi panjang cerita tu. Dengan pendetilan yang singkat dalam surah ni agak detail sikit huraiannya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum tu tuan-tuan, ada soalan daripada sahabat-sahabat yang beri pada saya sebelum kita berkuliah ni. Pertama tentang masalah panjang mat. Panjang ni tahun 2023 kan. Satu bulan satu lah. Mat kita baca waladhdallin kan. Waladhdallin, dhal tak panjang. Dhallin tu mad lazim kalimi musaqqal ataupun musaqqal kalimi. Kita lazim ni mana kena baca 6 harakat. Tiba-tiba ada orang baca tak cukup 6 harakat. Kan? Jadi macam mana hukum? Guru saya menyebutkan, ada kitab saya sebut, saya lupa nama kitab tu. Guru saya pun Ustaz Hasan Mahmud Al-Hafiz. Dalam satu buku tajwid dia. Ada jual tak tahu, wallahu alam. Kata dia, membaca panjang mat tak, kadar mat tak cukup panjang. Dia bukan lahan jali, bukan kesalahan besar. Dia kesalahan kecil. Tapi walau bagaimanapun, kesalahan kecil ni bila kita buat-buat, dia tidak membatalkan solat. Seperti kan lahan ni kesalahan ada dua, lahnul jali, lahnul khafi. Lahnul jali kesalahan besar, lahnul khafi kesalahan kecil yang tersembunyi. Lahnul jali besar, mengubah baris dalam bacaan wajib. Alhamdulillah kita baca alhamdulillah, alhamdulillah ke. Itu memang jelas-jelas lahnul jali, batal solat kita. Ataupun kita tukar huruf. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil ghalamin nak jadi. Memang salah besar lah tu. Adapun panjang mat, pendek mat, tak sama panjang dia, itu lahnul khafi, kesalahan yang kecil-kecil yang tersembunyi. Dia tak membatalkan solat, tetapi dia mengurangkan pahala solat. Dia mengurangkan pahala solat. Soalan kurang dah pahala bacaan, dia mengurangkan pahala solat. Taklah sampai batal solat. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua tadi tanya tentang Quran kan. Kita Quran di surau masjid ke, masjidnya okey lah. Kalau ada tingkat-tingkat almari, jangan letak Quran tu bawah walaupun di dalam almari. Kita letaklah Quran di tingkat yang paling atas sesuai dengan kehormatan dia. Macam tu juga kita baca Quran, kalau tak ada rehal pun paling tidak letaklah Quran tu teh paruh kita, masih lagi di atas lutut kita.
Masih lagi di atas untuk kita adab kita dengan Quran lah. Saya pernah satu majlis saya pergi, memang pun surah Yasinnya. Dia letak surah Yasin dekat lantai tu dibaca sini. Macam mana lah kita nak nagu orang tu tua lah pada kita lagi. Surah Yasin tu diletak di lantai tu dia pun baca. Ya. Borek kat surah Yasin tak dipegang letak ke lantai dia baca sini. Masya-Allah. Surah Yasin tu ayat Quran juga walaupun bercampur dengan banyak terjemahan, tetap ada ayat Quran. Muliakanlah Al-Quran. So kalau dalam masjid surau ada tingkat yang paling atas, Quran mesti letak paling atas. Ulama-ulama kita dia bagi panduan. Bila ada banyak kitab. Dan kitab tersebut tak dulu Quran, tu hadis, tu tauhid, kita kitab fiqh, dia ajar. Ada turutan-turutan. Bukan kita letak atas. Atas buku geografi, bawah tu Quran yang tak jadi. Buku sejarah dunia, bawah tu Quran yang tak jadi. Ataupun atas Quran ada benda-benda lain. Pastikan atas Quran tak ada benda-benda lain. Kalau 3 tingkat, Quran yang paling atas. Sebab kita nak jaga kemuliaan Al-Quran itu. Kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Wallahu alam tuan-tuan, cukup sekadar itu untuk pagi ni. Ada soalan lain tuan-tuan? Sebelum kita bersurai ni biasanya tak ada. Kalau ada silakan, kalau tak ada kita berhenti di sinilah. Sebab dah 7.40 kan. Hari ni pun ada orang kenduri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحمز المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إن دخل الرياء في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا ولم نعلم به أو علمنا تبنا عنه وأسلمنا ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan سورة العصر. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم.